Assalamualaikum. Kita jumpa lagi untuk tajuk daya dan tekanan bahagian 2. Jadi untuk bahagian 2 ini cikgu khususkan kepada prinsip Bernoulli. Siapa yang belum lihat bahagian pertama perlu tonton dahulu prinsip Pascal dalam bahagian pertama ya. Baik, hari ini kita mulakan dulu seperti biasa dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita baca doa untuk memohon kejayaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibat da'wat, ij'alna minan najihin. Wahai Tuhan yang menjadi penyebab kepada segala sebab, wahai Tuhan yang membuka segala pintu-pintu, wahai Tuhan yang mendengar segala suara, wahai Tuhan yang menunaikan segala hajat, wahai Tuhan yang memperkenankan segala doa, jadikanlah kami dari kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Okey, jadi mari kita tengok dulu gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, tahu tak apa ni? Kenal tak? Siapa pernah tengok benda ni dari dekat? Okey, kita tengok dulu ya. Ni beza dengan yang tadi. Yang ni yang bahagian bulat ni apa? Yang tulis tadi tu apa? Okay, siapa yang pernah naik kapal terbang mesti tahu ya. Yang bulat tu, yang besar tu adalah enjin. Okay, ini adalah enjin. Kat sini enjin, dekat sini tadi ini adalah sayap kapal terbang. Okay, jadi kita tengok video tu feeling bercuti sekejap. Okey, mari kita lihat hasil pembelajaran pada hari ini apa yang perlu kita perolehi. Yang pertama, anda mesti tahu untuk menjelaskan perkaitan antara halaju bendali dengan tekanan. Yang kedua, anda mesti boleh berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Dan yang ketiga, anda boleh mereka alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendali. Okay. Jadi untuk prinsip tekanan dalam bendali, nak reka alat ni boleh guna dua prinsip lah. Sama ada prinsip hidrolik ataupun prinsip Bernoulli. Mana-mana adalah masih lagi dalam prinsip tekanan dalam bendali. Okey. Ni apa ni? Tadi cikgu tunjuk sayap dia saja. Sekarang penuh dia punya full body dia. Itu adalah kapal terbang. Okey, kita nak tahu macam mana satu kapal terbang yang sangat besar jisim ni, berat, tapi boleh terbang tinggi, tak jatuh. Badan kita yang lagi kecil daripada kapal terbang pun tak boleh terbang. Macam mana kapal terbang yang besar ni boleh terbang? Sama juga dengan burung. Tapi sebab burung dia ringan, kapal terbang ni berat. Yang pertama, kapal terbang ni dia mempunyai enjin. Enjin jet yang berkuasa tinggi. Yang ni cikgu tunjuk dalam video awal tadi. Yang bulat tu nampak sikit je. Itu sebenarnya adalah enjin kat sini. View cikgu tadi daripada dalam kapal terbang. Jadi ini adalah sayap kapal terbang yang cikgu tengok daripada dalam kapal terbang tadi. View cikgu daripada dalam jadi nampak di bahagian atas sayap bahagian tepi ni. Okey. Bagaimana kapal terbang boleh terbang? Satu tadi dia mempunyai enjin jet yang berkuasa tinggi. Yang kedua, bentuk dia. Bentuk aerodinamik untuk mengurangkan rintangan angin. Kalau perasan, kapal terbang bahagian depan ni bentuk dia macam mana? Bukan macam
empat segi ke. Okay? Bentuknya adalah aerodinamik untuk mengurangkan rintangan angin. Dan kapal terbang juga diperbuat daripada bahan duralumin yang ringan dan kuat. Dalam tajuk alloy sebelum ni kita dah belajar antara jenis alloy yang ada ialah duralumin. Dan ia diguna untuk membuat badan kapal terbang kerana sifatnya yang ringan dan kuat. Okey. Dan kapal terbang juga boleh terbang kerana ia mempunyai sayap yang berbentuk aerofoil. Okey. Yang mana bentuk aerofoil ni boleh menghasilkan daya angkat. Okey. Okay, di kawasan yang berwarna oranye tu adalah kawasan tangki minyak. Okey, kita tengok dulu apa itu prinsip Bernoulli. Hari tu kita dah tengok dalam bahagian pertama prinsip Pascal. Jadi kita kena tahu apa prinsip Pascal cakap. Okey, sekarang kita tengok pula prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendali yang bergerak dengan hal laju lebih tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Okay. Cikgu ulang, bendali yang bergerak dengan hal laju yang lebih tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Jadi dia berlawanan. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Jadi ini contohnya. Okay. Kalau kita tuang air, kalau air itu laju maka tekanannya adalah rendah. Okey. Kita tengok perbezaan. Kalau hal laju itu tinggi, tekanannya akan rendah. Kalau hal lajunya rendah, tekanan akan menjadi lebih tinggi. Okay. Jadi perbezaan tekanan akan menghasilkan daya. Okay. Perbezaan tekanan akan menghasilkan daya. Itulah yang membolehkan kapal terbang tu terbang ke atas. Okay. Boleh menghasilkan daya angkat. Banyak eksperimen yang boleh cuba untuk membuktikan daya ni. Okay. Daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Bila kapal terbang ni terbang, mesti akan ada aliran udara pada sayap kapal terbang ni, iaitu di bahagian atas dan di bahagian bawah. Ini kita tengok sayap kapal terbang lah ni, potongan sayap kapal terbang. Jadi bila dia terbang, akan ada aliran udara pada sayap dia bahagian atas dan juga bahagian bawah. Ini kapal terbang yang dia bergerak ke hadapan ke sebelah kiri ni lah. Okey, yang ni pula, ini adalah aerofoil sayap kapal terbang tadi. Okey, ini sayap kapal terbang. Jadi kapal terbang bergerak ke kiri, ke sana. Ke depan dia sebelah sini Ni depan, ni belakang. Jadi udara akan bergerak daripada depan ke belakang. Ni depan ke belakang. Okey, itu pergerakan udara. Ini sayap aerofoil tadi. Ni aerofoil ni. Okey, ini adalah pergerakan udara di bahagian atas dan di bahagian bawah. Tu dia. Okey. Okey, jadi sayap kapal terbang berbentuk aerofoil dan mempunyai sudut serang. Okey, menghasilkan daya angkat. Okey. Sudut serang tu akan menghasilkan daya angkat di bahagian bawah ni. Okey. Kalau kapal terbang tu bergerak ke kanan, maka pergerakan udara adalah daripada kanan ke kiri lah. Kapal terbang bergerak ke kanan ataupun hadapan kapal terbang lah ni, kanan ni adalah hadapan kapal terbang, maka pergerakan udara adalah ke belakang. Jadi ada pergerakan udara ke atas dan juga ke bawah. Boleh lihat gambar ni yang mana nampak udara lebih laju? Yang atas ke yang bawah? Bahagian atas ke bahagian bawah? Okey, bahagian atas udaranya lebih laju. Okey, jadi bila udara lebih laju, maksudnya tekanan dia adalah rendah. Lalu dia akan menghasilkan daya angkat. Nampak tak? Inilah yang membolehkan kapal terbang tu naik makin tinggi. Okay, kita ulang lagi sekali. Ni baru nak take off. Makin laju, dia makin terangkat ke atas. Dan kapal terbang pun akan makin tinggi. Okay. Di bahagian bawah sayap, aliran udara adalah perlahan. Jadi ini akan menghasilkan tekanan tinggi. Tadi konsep tadi, hal laju tinggi, tekanan rendah, hal laju rendah, tekanan tinggi. Jadi di bahagian bawah, udara perlahan bermaksud hal laju rendah. Okay. Oleh itu dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. So dia menolak kapal terbang tu, sayap tu ke atas, lalu menghasilkan daya angkat. Okay. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat. Sebab itulah kapal terbang naik makin tinggi. Okay, itu dia. Daya angkat di situ. Okey, mari kita lihat. Aliran udara laju, tekanan rendah di bahagian atas sayap aerofoil ni. Okey. Di bahagian bawah pula, aliran udara perlahan menghasilkan tekanan tinggi.
Okey, kat situ. Bila kita naikkan sudut serang kat mana? Dekat bawah ni, maka kapal terbang tu akan makin terangkat ke atas. Jadi bila kita naikkan sudut serang, aliran udara makin laju, tekanan makin rendah. Okay, jadi aliran udara di bawah pula menjadi perlahan dan menghasilkan tekanan tinggi. Jadi perbezaan inilah yang akan menjadi perbezaan tekanan ini dia jadi makin besar lah. Tadi masa dia dalam keadaan belum sengit sudut serang ni belum terbuka besar ni, dia masih lagi perbezaannya kecil. Tapi bila sudut serang tu makin dibuka, maka perbezaan ini menjadi lebih besar. Ini akan menyebabkan daya angkat lebih besar terhasil. Bagaimana pula dengan kereta Loom? Okay, mengapa kereta Formula 1 mempunyai spoiler yang tinggi? Apa fungsi spoiler? Nak bagi cantik je ke? Tu dia spoiler kat belakang. Kalau ada yang tak kenal lah spoiler. Kereta biasa pun ada orang pasang spoiler. Okay, ada kaitan dengan prinsip tadilah. Jadi aliran udara laju, tekanan akan menjadi rendah. Aliran udara perlahan, tekanan akan menjadi lebih tinggi. Ni dia duduk di bahagian bawah ni, dekat spoiler ni. Sebab itulah spoiler dipasang. Okay, jadi perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya yang menekan kereta ke bawah. Jadi kereta tu taklah terbang. Dipasang terbalik ya. Kapal terbang, kita nak dia terbang ke atas. Tapi kereta Formula 1 kita tak nak dia terbang. Kalau dia terbang nanti, benda lain pula yang akan berlaku. Jadi dia akan gunakan konsep reverse aerofoil, iaitu aerofoil songsang untuk menstabilkan kereta yang bergerak laju. Tak adalah kereta tu terbang. Okey, perhatikan air dalam tiub venturi ni. Ini adalah alat radar makmal untuk menunjukkan perbezaan hal laju dan tekanan. Dalam buku teks muka surat 227 ada QR code untuk anda scan untuk melihat kesan venturi dan prinsip Bernoulli dalam buku teks ya. Tapi ia menggunakan medium bahasa Inggeris. Jadi cikgu terangkan di sini untuk memudahkan. Ini adalah tiub venturi. Okay, tiub venturi. Cikgu ulang, tiub venturi. Tiub ini ada 3 salur A, B dan C. Ini adalah keadaan dalam keadaan tiub ini tertutup. Kiri dan kanan ni tertutup. Dalam ni ada air. Jadi apabila dalam keadaan tertutup, semua tekanan adalah sama. Kita tengok level air ni semua sama tinggi. Bermaksud tekanan adalah sama kerana air tu tak bergerak. Okay, kita tengok yang kedua. Masih lagi tiub venturi yang sama. Cuma, nampak tak? Kat sini air mengalir keluar. Okay, air mengalir keluar. Tadi air masuk dan ditutup kat sini. Jadi air tak mengalir keluar. Sekarang air masuk dan dibiarkan keluar. Jadi apabila air dibiarkan keluar, okay, kita buka penyumbat tiub ni. Jadi tekanan air tinggi akan bergerak ke tekanan rendah. Kena ingat ya, pergerakan mestilah sentiasa daripada tekanan tinggi ke tekanan rendah. Itu pergerakan aliran dia. Okey, apa beza antara tiub yang ketiga ni dengan tiub yang pertama dan kedua tadi? Kita tengok bentuk dia. Okey, kita tengok bentuk dia. Tiub yang ketiga ni dia ada penyempitan di ruang. Yang tu dekat situ ruang tiubnya besar, kemudian disempitkan. Okay, daripada ruang yang besar disempitkan. Ini akan menyebabkan berlakunya perubahan hal laju air. Okay, di ruang yang besar hal laju air lebih rendah, di ruang yang kecil akan menghasilkan hal laju yang kurang lah. Ibaratnya macam lebih kurang macam ni lah. Okay, untuk lubang yang sempit dia akan bergerak dengan laju. Kalau lubang tu besar dia akan bergerak dengan lebih perlahan. Okay. Biasa kalau kita guna paip air, kita tahu paip yang mulutnya lebih besar akan dapat pergerakan yang lebih laju airnya, dan kalau mulut paip tu lebih besar, kita dapat airnya lebih perlahan. Ini menyebabkan berlakunya perbezaan tekanan. Okay. Di bahagian ini tekanan air didapati paling tinggi, okay, kerana kat sini hal laju air adalah paling rendah. Okay, tekanan air paling tinggi kerana hal laju air paling rendah. Kat tengah ni, tekanan
paling rendah kerana hal laju air kat sini paling tinggi. Bila dia sempit, dia menghasilkan hal laju yang paling tinggi lah. Jadi tekanan air akan menjadi rendah. Dan yang C ni dia berada di tempat yang kedua, di tengah-tengah. Nak kata dia punya paling tekanan paling tinggi, tidak. Tekanan hal laju paling tinggi pun tidak. Dia berada di tengah-tengah kerana kat sini tadi hal laju paling rendah, kat sini hal laju paling tinggi, kat sini dia jadi medium. Okay, kat sini pertengahan. Berbeza dengan tiub yang kedua di atas tu tadi, tekanan dia sama kerana saiz tiubnya adalah sama. Tiub A hal lajunya rendah, jadi tekanannya adalah tinggi. Di B, oleh kerana hal lajunya tinggi, maka menghasilkan tekanan air yang... Okey, sekarang mari kita lihat nak buat apa ni. Anda boleh cuba sendiri kat rumah, dapatkan satu helai kertas dan tiub di bahagian atas. Apa akan jadi? Bila anda tiub dengan laju dan kuat, aliran udara adalah laju. Aliran udara laju menghasilkan tekanan rendah. Jadi bermaksud di bahagian bawah ni bertentangan lah. Aliran udara perlahan menghasilkan tekanan tinggi. Jadi menyebabkan kertas tu terangkat ke bahagian atas. Okay, ini aliran udara perlahan di bahagian bawah menghasilkan tekanan tinggi. Lalu menyebabkan kertas tu naik ke atas. Jadi daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Sebab itulah kertas tu terbang ke atas. Okey, mari kita lihat ni pula. Apa ni? Kereta api laju. Okey, kereta api laju. Tahukah kenapa garisan keselamatan ada yang lain kuning tu diletak di kawasan kereta api train LRT? Lain kuning tu kat mana ni? Ni lain kuning tu. Kenapa diletakkan lain kuning tu? Okey, garisan keselamatan penting apabila LRT bergerak laju, dia akan menghasilkan aliran udara berhalaju tinggi. Jadi dia akan hasilkan tekanan rendah di badan LRT. Jadi kalau kat situ aliran udara laju akan menghasilkan tekanan rendah. Jadi kalau anda berdiri kat situ terlalu hampir, badan kita akan tertarik ke hadapan. Boleh tersembam ke hadapan lah, jatuh dan fikir sendiri apa akan berlaku seterusnya. Okey, kerana apa ya? Kerana daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Sebab itulah line kuning tu sebagai langkah keselamatan. Okey, jadi aliran udara di sebelah kanan ni akan menjadi perlahan menghasilkan tekanan tinggi akan menolak anda ke hadapan. Okay, sebab itu ada juga setengah kawasan LRT dia pasangkan pendinding macam tu. Ada dinding untuk mengelakkan kemalangan. Okey, mari kita tengok pula penunuh Bunsen. Ini penunuh Bunsen. Jadi kita tahu penunuh Bunsen ni apabila gas melalui muncung yang kecil, hal laju gas adalah tinggi dan tekanannya adalah rendah. Okay, kat sini gas masuk dengan muncung yang kecil. Jadi hal laju gas tinggi menghasilkan tekanan rendah. Okay, kat situ. Jadi pada ruang atmosfera, hal laju gas pula adalah rendah lalu menghasilkan tekanan tinggi. Jadi daya akan bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Okay, tekanan rendah di mana? Di bahagian sini. Okay, di bahagian sini adalah tekanan rendah. Di bahagian sini adalah tekanan tinggi. Jadi, udara ataupun gas dari kawasan tekanan tinggi akan disedut masuk ke kawasan tekanan rendah. Okay, lalu, sebab itulah penting ada lubang udara kat situ. Perasan tak? Bila kita nak guna penunuh Bunsen, kita mesti buka lubang udara untuk membenarkan oksigen masuk. Jadi macam mana oksigen boleh masuk? Tadilah apabila udara dari kawasan tekanan tinggi disedut masuk ke kawasan tekanan rendah. Jadi oksigen akan bercampur dengan gas untuk menghasilkan pembakaran yang lengkap. Okey, seterusnya, perasan tak kalau kita bawa kereta ke, motor ke, kalau ada kenderaan laju sebelah kita, lalu je brum kat sebelah kita, apa akan jadi? Kita rasa apa? Driver akan rasa motor atau kereta tu tertarik kepada kenderaan yang laju tersebut. Okay, kita kena pegang steering kuat-kuat lah. Okey, macam mana dia terjadi? Ada kaitan dengan konsep tadi. Apabila di tempat yang sempit, hal laju akan menjadi tinggi. Sebab sempit, ingat tadi, kawasan kecil akan menghasilkan hal laju tinggi. Jadi aliran udara menjadi laju, tekanan akan menjadi rendah. Okay, menyebabkan di bahagian sini, tadi di bahagian tengah-tengah ni, antara dua kenderaan yang berselisih,
di bahagian antara celah kenderaan yang berselisih akan terjadinya aliran udara yang lebih laju dan menghasilkan tekanan rendah. Manakala di bahagian luar, di tepi kiri dan kanan kenderaan ini, kenderaan pertama ni sebelah sini, kenderaan kedua sebelah sini, bahagian luar ni maksudnya di situ akan berlaku aliran udara yang perlahan lalu menghasilkan tekanan tinggi. Jadi dia akan menolak kenderaan tu mendekati antara satu sama lain. Sebab tu kita rasa macam tertarik kepada kenderaan di sebelah. Daya sentiasa bertindak dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Okay, ini menyebabkan kedua-dua kenderaan ditolak mendekati antara satu sama lain sehingga berlanggar. Jadi hati-hati ya bila bawa kenderaan. Jadi ada dua jenis tekanan dalam bendalih menggunakan dua prinsip. Bendalih ni ada dua, iaitu cecair dan juga gas lah. Yang pertama, bahagian pertama dulu kita belajar tentang prinsip Pascal. Okey, dan sekarang kita belajar tentang prinsip Bernoulli. Mari kita lihat perbandingannya. Apa maksud prinsip Pascal? Okey, kena ingat balik Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada satu bendalih sama ada cecair atau gas dalam satu sistem tertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalih tersebut dan ke semua arah. Okey, manakala prinsip Bernoulli pula mengatakan bahawa bendalih yang bergerak dengan halaju yang lebih tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Keyword dia apa? Halaju tinggi, tekanan rendah. Okey, itu dia prinsip Bernoulli. Ingat prinsip Bernoulli ada tube venturi, prinsip Pascal ada omboh, omboh kecil, omboh besar. Okey, aplikasinya. Apakah aplikasi untuk prinsip Pascal? Antaranya ialah sistem jet hidrolik, brake hidrolik, kerusi rawatan gigi dan banyak lagi lah yang kita tak sebut kat sini. Okey, boleh cari. Okey, apa pula aplikasi bagi prinsip Bernoulli? Antaranya ialah sayap kapal terbang, penunu Bunsen, konsep semburan yang kita guna tu, semburan macam semburan racun serangga tu dan banyak lagi lah. Okay, kita dah habis tapi kita ada satu lagi tugasan iaitu mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendalih. Dalam hasil pembelajaran yang terakhir, anda mesti boleh membuat reka bentuk alat untuk mengaplikasikan konsep prinsip tekanan. Ingat prinsip tekanan dalam bendalih ada dua iaitu prinsip Pascal dan juga prinsip Bernoulli. Jadi anda mesti boleh mereka cipta lah. Okey. Jadi rujuk buku teks aktiviti 8.4 muka surat 230 ya, buku teks. Anda dicadangkan untuk mereka bentuk satu alat seperti crane untuk mengangkat beban yang berat dengan menggunakan sistem hidrolik. Okey, jadi bolehlah anda cuba untuk menciptanya dan mesti boleh terangkan lah. Dah cipta, mesti boleh terangkan bagaimana sistem hidrolik itu berfungsi dalam mereka bentuk alat anda itu. Jadi, kalau anda boleh mencipta sehingga menerangkan, anda akan dapat TP6 lah. Okey, tidak semestinya menggunakan sistem hidrolik. Mungkin anda nak guna prinsip Bernoulli. Jadi, kalau kita nak cipta satu sistem yang menggunakan prinsip Bernoulli, antara contohnya macam ni je. Mudah saja, kita guna straw. Ini contoh tapi anda mesti kaitkan dengan apa fungsi alat tersebut lah. Ni guna dua straw je, tiup dan dia menghasilkan tekanan tinggi kat situ. Okey, halaju tinggi menghasilkan tekanan rendah menyebabkan air itu keluar. Ni mungkin boleh aplikasikan macam konsep hand sanitizer ke yang menggunakan semburan tu ataupun penyembur racun serangga mungkin. Okey, ataupun yang satu lagi anda boleh cipta crane macam ni lah atau apa saja alat yang menggunakan kedua-dua prinsip tadi. Okey. Baik, sekarang kita nak jawab soalan. Last sekali, soalan praktis formatif 8.1.2 iaitu sebenarnya ini adalah soalan yang keempat dalam tajuk ni. Sebelum ni kita dah bincangkan dalam bahagian pertama soalan 1 hingga 3. Latihan praktis formatif ni muka surat 230 soalan dalam buku teks. Dan soalan yang terakhir sebenarnya soalan nombor 4. Okey, nyatakan prinsip Bernoulli. Apakah prinsip Bernoulli? Tadi cikgu dah tunjuk dah terangkan dah buat perbandingan pun. Okey, jadi prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalih yang bergerak dengan halaju lebih tinggi menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Jadi kena hafal dan kena faham lah. Okey, dua prinsip yang anda kena faham ialah prinsip Pascal dan juga prinsip Bernoulli. Jadi setakat itu dulu. Selamat belajar dan teruskan
semangat anda, kekalkan momentum anda untuk terus belajar sehingga anda menduduki peperiksaan SPM sebenar nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.